Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Dia asyik sangat tadi kita menghayati ialah satu yang bukan dengar daripada keenakan suara orang yang memuji Allah Ta'ala, tetapi yang menarik perhatian kita sama-sama untuk kita hayati setiap baik-baik yang diingatkan kepada kita, ya, ketika fajar, ya, apa yang menyebabkan kita bangun, solat kita, sujud kita hanyalah kita kepada Allah, kerana kita adalah makhluk Allah. Kerana kita, benarkah hati kita benar rindu dan cinta kepada Allah? Benarkah pagian kita ini, ya, kita memang pagi kita je kita hanya ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi di sinilah yang Ustazah nak kita masih lagi ke arah yang untuk meneruskan pembelajaran kita, lebih menjaga batas-batas dan ucapan lidah kita, perbuatan kita daripada melakukan syirik kepada Allah, iaitu melakukan perbuatan yang boleh membatalkan kalimah syahadah kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Sunnah Tidak Pernah Berbohong. Ya, bersama dengan saya ialah YDP Persatuan Perubatan Sunnah Kitab Abtiyat Nabawi, iaitu Ustaz Haji Zaidi bin Haji Tohirin. Iaitu kami ni, persatuan kami berada di Menara Arina Unity Kampung Baru, dan kami sentiasa membuka kelas secara percuma, mengaji secara percuma, belajar bahasa Arab, belajar perubatan dan sebagainya secara percuma. Ya. Kenapa? Kerana kita nak buang, ya. Jangan lagi lalai, jangan lagi kita menjadi seorang Muslim, ya. Nama kita seorang Islam tapi kita tak jaga kalimah syahadah kita ni. Sebab apa? Bila-bila masa saja tanpa kita sedari, perkataan dan perbuatan kita, intikad kita sendiri boleh menyebabkan batalnya syahadah kita. Jadi ini bukan perkara kecil, ini adalah perkara besar. Kerana perkara ini wajib dijaga oleh seorang Islam. Jadi seorang ibu, seorang ayah kena pastikan, ya, setiap hari kita seorang Muslim, kita kena beringat-ingat kalimah syahadah. Sebab tu dalam sembahyang kita tak putus nak bila kita bila kita duduk tahiyat, ya, tahiyat kita mesti dari awal dan akhir kita mesti ada kalimah syahadah. Sebab tu kita sentiasa memperbaharui setiap saat, setiap waktu. Kita sentiasa paling kurang memperbaharui syahadah kita. Maknanya berhati-hatinya. Itulah orang tak nampak apa kebaikan solat. Bayangkan orang yang melalaikan solat, orang yang solat dia tidak khusyuk, tidak tawadu. Dia tak sedar yang tadi perkataan, perbuatannya dan lain-lain itu membatalkan syahadah dia. Tapi rahmat Allah pada umat Nabi Muhammad SAW, di sebalik solat itu juga, ya, perbuatan solat itu, ya, sentiasa menghidupkan balik syahadah kita. Betul, Ustaz? Betul? Ya, betul. Senyumlah. Okey, sekarang ni untuk tidak membuang masa, ya, sebab Ustazah memang sebagai pengamal perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Jadi banyak orang viral tentang apa sekarang ni. Banyak, ada 2 kes lah, ya, yang Ustazah nak bangkitkan sebelum kita hal-hal yang membatalkan syahadah. Tapi mungkinlah Ustazah minta pada Ustaz nanti, yang first ni Ustaz terangkan sedikit, nanti kita terus kepada belajar. Dan yang kedua nanti yang topik-topik panas yang sekarang ni, waktu musibah ni lah masing-masingnya bawa yang bukan-bukan. Ya. Jadi di sini berhati-hati, semua itu berkaitan dengan syahadah. Siapa pun yang bawa, perwatakannya macam mana, ya, dari bangsa siapa, walaupun sekali bangsa Arab dan sebagainya. Ni Ustaz, ada orang viral ni. Sebelum kita nak mulakan mukadimah, dan tolong kongsi share, sebab benda ini perkara yang berkaitan dengan akidah. Ya, ada orang viral ni, Ustazah punya lah, penat letih, ya, tolong siapkan untuk pesakit-pesakit sunnah, ya, keperluan-keperluan mereka, persiapan untuk, ya, kita nak berdepan dengan ujian-ujian keimanan ni, ya, supaya mereka kuat kukuh. Dan sebelum Ustazah terlupa, ya Allah, minta maaf banyak, nak ucapkan terima kasih kepada semua, pelajar-pelajar, dengan Persatuan Perubatan Sunnah Kitab Abtiyat Nabawi. Amat teliti, ya, susunan-susunan. Terima kasih Ibu Nur daripada Singapura yang telah banyak menyusun dan memastikan ilmu-ilmu itu tidak hanya sekadar lalu touch and go sahaja. Subhanallah, ya. Jadi di sinilah semangatlah Ustaz dengan Ustazah. Ilmu ni kita lagi semangat bila, ya,
anak murid sendiri menunjukkan sikap reaksinya. Saling memahami, pastikan cek betul tak kefahaman kita ni. Kadang-kadang ilmunya satu ayat ni boleh jadi macam-macam kefahaman dia. Jadi di situlah kita nak pantau balik. Kadang-kadang pukul 12, 1 pagi, 2 pagi ni WhatsApp group kita berjalan-jalan. Nasib baiklah yang dalam WhatsApp group semua tu sakit-sakit Ustazah dah faham, ada al-malum dah kat situ. Pukul 2, 3 pagi masih lagi berjalan-jalan. Tak faham ke orang nak tidur? Bukan masalah faham nak tidur, supaya kita nak ingatkan benda berkaitan dengan akidah ini bukan perkara main-main. Kerana kita kena salin Rasulullah wal as, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali hanya manusia yang berpesan pada kebenaran dan yang berpesan kepada kebenaran dan juga kesabaran. Jadi kita ni seorang Islam ni tak semestinya saya seorang ustaz, saya seorang ustazah, saya seorang ini untuk menyampaikan kebenaran dan berpesan-pesan ni. Saling beringatkan sabar, berpesan kepada ini adalah tanggungjawab sebagai siapa saja orang muslim yang mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi kewajipan kita tetap ada. Jangan kata itu tugas orang ni, ini tugas ulama ni, tugas ni. Jadi sesama kita orang muslim, apa berlaku depan mata itu ulama punya ni, bukan mencegah kemungkaran tu kerja ulama, bukan kerja kita. Jangan salah pegangan macam tu. Jadi untuk tidak buangkan masa, Ustazah nak Ustaz sedikit perkongsian Ustaz, sedikit lah, sebab benda ni Ustazah pun terperanjat dalam tu. Tiba Ustazah letih bangun-bangun, ya Allah, banyak beratus mesej dekat situ berkaitan dengan rawatan menggunakan sumat. SUMAT, sumat. Kalau dia sumak pas sumak simingkaf ke simingkaf simingkaf. Ada pula mengatakan ini hadis Nabi, dan ada pula yang mengatakan ini hadis Rasulullah SAW. Ada pula yang kata dapat melalui seorang wanita, mendapat daripada melalui mimpi wanita seorang itu mendapat mimpi. Bagaimana pandangan Ustaz? Kalau pandangan Ustazah yang mengamal perubatan, saya kata Ustazah tanya satu je dengan kawan Arab Ustazah tu. Saya tanya dengan dia, ini ada dari hadis Nabi tidak? Kalau tak ada hadis Nabi, dia kata tak ada. Kalau tak ada, senang. Ustazah terus, saya kata saya tak akan ambil sesuatu yang pada Nabi. Tapi kita nak dengar je supaya yang lebih pokok daripada Ustaz lah sendiri. Sebab Ustaz lebih arif daripada Ustazah ni. Ustazah pun belajar dengan lelaki sendiri. Jadi Ustazah pun anak murid pada suami sendiri. Jadi di sinilah yang Ustazah nak supaya kita dengar, benarkah sumat ini ada dalam hadis Rasulullah SAW, supaya apa kita buat ni ada pegangan. Jangan kita ikut-ikut orang lain. Orang pembeli lah ni makan. Jadi bahaya. Apa yang bukan daripada Nabi, hanya di waktu itu, tapi tidaklah memberi apa-apa kebaikan lah. Itu pandangan Ustazah. Jadi sekarang saya dapat pada Ustaz. Sementara kita nak hangatkan dulu Ustaz. Nanti dulu kita cuma sekejap je, kita lepaskan topik ni. Nanti ada topik lagi besar luas lagi. Boleh tak Ustaz sekarang? Boleh. Okey, cepat. Okey, Ustaz terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat malam dan salam sejahtera kepada sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap tenang, kerana ketenangan itu adalah separuh daripada ubatnya. Dan tetap sabar kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan jalan sabar dan mendirikan salat terhadap apa jua musibah yang mendatangkan. Kerana sabar itu adalah separuh daripada penyembuhan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat bala ini. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal asqam wal amrad ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat yang setia bersama-sama dengan Pesona, mudah-mudahan berkati kehidupan kalian. Sebagaimana yang Ustazah sebutkan tadi, berkenaan dengan sumak, sumak bil qaf, dengan huruf qaf, sumak. Kalau kita pergi ke kedai-kedai Arab, orang Arab banyak membeli sumak ni, kononnya boleh menjadi penangkal kepada COVID-19 ini.
Jadi sumak ini insya-Allah saya akan bahaskan di penghujung nanti ya. Jadi hari awal-awal ini Ustazah suruh minta saya kupaskan, saya pun sedikit dalam segmen yang kedua ya. Sementara itu ya kita sharekanlah ya kepada rakan sahabat ya, teman-teman kita yang lain ya. Saya terus fokus kepada ya tajuk kita ya, perkara-perkara yang membatalkan syahadah ya, kerana perkara ini sangat penting ya, perkara-perkara yang membatalkan syahadah ya. Semalam kita sampai, tolong fokuskan. Semalam kita sampai kepada ya pembahagian syirik ya, bagaimana seseorang itu boleh melakukan syirik ya, iaitu menyekutukan, menduakan, menyamakan ya, menyamatarafkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ya. Itu namanya kita syirik ya. Diambil daripada perkataan syarika ya, menduakan, menyekutukan, bersyarikat ya. Jadi ya, syirik adalah ya perkara yang membatalkan syahadah. Teruskan. Yang membatalkan syahadah ya, dan syirik pula, teruskan, mempunyai pembahagian-pembahagian, teruskan, mempunyai pembahagian-pembahagian yang halus ya, sehingga ya kadang-kadang syirik itu ya jatuh tanpa kita sedari ya, tanpa kita perasan ya, benda itu ya kita telah lakukan, wal iyadzu billah ya. Jadi perkara yang membatalkan syahadah ni perlu kita jaga, perlu halusi betul-betul supaya akidah dan iman kita ya benar-benar selamat. Kita sampai kepada bentuk-bentuk ya syirik. Yang pertama iaitu ya menyembah patung ataupun berhala ya. Jadi seseorang yang menyembah patung ya, sujud kepada patung, menyembah berhala, sujud kepada berhala, meminta bantuan, pertolongan kepada patung, kepada berhala yang mereka sembah, maka perbuatan itu ya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Benda ini boleh berlaku ya dalam 3 hal ya, sama ada dengan niat ataupun i'tiqad dia ya, bahawa berhala patung itu ya berkuasa, berhala patung itu ya boleh memberi rezeki, boleh memberi makan, boleh memberi minum, boleh memberi manfaat dan boleh memberi mudarat ya, maka terbatal syahadahnya. Yang kedua, melalui perbuatan, maknanya dia sujud terus kepada berhala ataupun ya patung-patung tersebut ya, itu di sudut perbuatan, maka boleh membatalkan syahadah juga ya. Dan kadang-kadang melalui perkataannya ya, umpamanya berkata ya Tuhan itu semua sama ya. Jadi dia beranggapan ya Tuhan berhala pun ya berkuasa juga, Tuhan patung juga ya boleh memberi manfaat, boleh memberi mudarat ya dengan perkataannya. Jadi perkataan itu ya perkataan yang syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Taala telah sebut di dalam Al-Quran, ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapanya, wahai bapaku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun ya. Jadi patung berhala itu adalah sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak melihat, sesuatu yang tidak mampu ya, tidak mampu untuk memberikan pertolongan dan juga bantuan kepada sesiapa sahaja ya. Maka ya memberikan kepercayaan kepada benda-benda seumpama ini boleh menggugurkan syahadah dalam 3 bentuk, melalui i'tiqadnya, melalui perkataannya dan juga melalui perbuatannya. Teruskan. Kemudian ya seseorang itu juga boleh, fokuskan ke sini, seseorang itu boleh terbatal syahadahnya apabila dia menyembah matahari. Nah, ini bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk syirik yang berlaku kepada manusia ni daripada zaman dahulu sehinggalah kepada zaman sekarang. Dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat yang ke-37 ya. Surah Fussilat ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar
wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah menyembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Jika ialah yang kamu hendak sembah. Surah Fusilat ayat 37. Ya. Jadi catatkan Surah Fusilat ayat 37 ya. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam ayat ini ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahawa di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah penciptaan malam dan siang, penciptaan matahari dan juga bulan. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beredarnya malam dan juga siang bukan kerana faktor semula jadi, ya, bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi itu ialah di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang mentadbirkan matahari dan juga bulan. Allah Taala yang mentadbirkan ya di antara siang dan juga malam. Satu ketika nanti ya akan berlaku perubahan ya, matahari yang sering terbit ya, daripada barat, satu masa nanti Allah dengan kekuasaan Allah Ta'ala, matahari akan terbit daripada timur. Waktu itu pintu taubat sudah ditutup. Namun ya, walaupun ya matahari, bulan, bintang-bintang, malam dan juga siang ini di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Ta'ala melarang kepada makhluknya, melarang kepada hamba-hambanya, melarang kepada manusia untuk sujud kepada perkara-perkara tersebut. Dilarang manusia sujud kepada matahari, sebagaimana yang berlaku di negara Parsi. Dilarang manusia sujud kepada bulan bintang. Dilarang manusia itu ya menyembah kepada ya siang dan juga malam. Ya, kononnya siang itu memberi faedah kepadanya, lalu dia menyembah matahari ya, yang menerbitkan cahaya ya, di waktu siang. Ya, jadi semuanya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam hal ini boleh berlaku juga dengan tiga perkara. Ya, tiga perkara iaitu melalui i'tiqad dia. Ya, dengan kepercayaannya, dengan pegangannya, ya, hebat matahari ini, ya, tidak ada yang lebih hebat daripada matahari, ya, tidak ada yang menandingi matahari, cahayanya yang begitu dahsyat, ya, maka kerana itu dia pun menyembah kepada matahari melalui i'tiqadnya, maka syahadahnya terbatal. Ataupun melalui perbuatan, bila matahari sahaja muncul, matahari terbit, dia pun sujud kepada matahari, ya, mereka menyembah ya di waktu matahari terbit, ya, mengagungkan matahari, maka terbatal syahadahnya kerana perbuatannya rukuk, tunduk dan sujud kepada makhluk Allah. Yang ketiganya ialah melalui perkataan, ya, mengagungkan matahari. Wahai matahari, engkaulah yang memberikan kesejahteraan kepada manusia. Engkaulah wahai matahari yang memberikan kehidupan kepada makhluk, ya. Kata-kata itu, ya, kata-kata yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan kata-kata itu adalah perkataan syirik, maka ya terbatallah syahadah ya seseorang yang mengucapkan kalimat syahadah, ya. Ini bentuk yang kedua, ya. Ini berlaku tuan-tuan, ya, di zaman-zaman dahulu, ya, mereka menyembah matahari, mereka menyembah pokok, mereka menyembah siang malam, ya, benda-benda objek pokok yang besar. Malah ya di tempat-tempat kita, di keliling kita, ya, berapa ramai ya satu-satu bangsa yang menyembah objek, ya. Bila nampak pokok yang besar lalu disembah pokok itu. Ya, mereka bina patung yang besar lalu disembah patung itu. Ya, mereka menyembah bukit, bukau, gunung dan gadang. Ya, sebagaimana ya di sekeliling kita lah, banyaklah tempat kalau saya nak sebut, ya. Jadi itu semua adalah perkara-perkara syirik yang boleh membatalkan syahadah. Jadi jangan kita melakukan perbuatan syirik terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tak dengan coronavirus ini? Ya, termasuk. Ya, kalau kita ya merasakan coronavirus ini terlalu hebat, ya, sehingga kita minta perlindungan daripadanya, ya, kita minta pertolongan untuk menangkal ya coronavirus ini dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala,
kita tidak al-luju ilallah, ya, tidak kembali tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi masalah, seolah-olah benda lain berkuasa untuk menghilangkan ya coronavirus ini, COVID-19 ini, ya, maka ya akidahnya boleh terbatal. Sebab itu tuan-tuan, berhati-hati ya dalam kita menghadapi apa, berhati-hati. Jangan kita terlampau ya takut ya sehingga melebihi ya takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada pegangan kita ya bahawa yang mendatangkannya ialah Allah dan yang menghilangkannya juga Allah. Insya-Allah saya akan bahaskan di segmen yang kedua nanti, insya-Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga, ni ada di dalam Al-Quran ya. Jadi dalam waktu yang sama kuliah kita ini kita tadabbur kepada ya ayat-ayat Al-Quran ya. Ayat ini ya diambil, dipetik daripada suratul An'am ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alu lillahi syuraka'al jin wa khalaqahunna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun." Dan mereka, yakni orang-orang yang melakukan syirik, menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahawasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan, tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan ya. Jadi sebahagian daripada manusia ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mereka menyembah malaikat dan juga jin ya. Mereka menyembah malaikat, mereka meminta pertolongan kepada malaikat dan juga jin. Ya, meminta pertolongan dengan jin ini. Ya, sedangkan jin ini adalah sama seperti kita insan, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya, tidak diciptakan manusia dan juga jin melainkan untuk ya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia dan juga jin ini adalah sama-sama ya ditaklifkan, ya diberikan tanggungjawab untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba sebahagian manusia ya meminta pertolongan kepada jin, menganggap malaikat itu sebagai tuhan-tuhan mereka, meminta pertolongan kepada malaikat, meminta pertolongan kepada jin ya. Maka perbuatan meminta pertolongan ya, menyembah ya, patuh taat ya kepada malaikat dan juga jin itu ya adalah perbuatan yang boleh membatalkan syahadah ya. Sebab itu tuan-tuan ya, ramai ya pengamal-pengamal perubatan ya, tok-tok bomoh umpamanya ya, mereka mempergunakan jin ya. Mereka meminta pertolongan, isti'anah bil jin ya, meminta pertolongan ya dengan jin ya, mendapat perkhabaran-perkhabaran, berita-berita ya daripada bisikan-bisikan jin ini ya. Jadi meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perlakuan syirik yang boleh membatalkan syahadah ya. Benda ni pun boleh berlaku dalam 3 keadaan tuan-tuan sekalian ya. Kena fahami betul-betul. Benda ni boleh berlaku dalam i'tiqad, kepercayaan ya. Di samping dia percaya, yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di samping dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun memohon pertolongan juga kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap benda-benda yang lain ini juga berkuasa untuk memberikan penyembuhan umpamanya, ataupun memberikan pertolongan kepadanya ya. Seumpama dia mohon pertolongan kepada jin dan juga malaikat ya, agar dia dapat memberikan pertolongan, bantuan kepada kita, bermakna ya, pegangan dia, kepercayaannya adalah ya kepercayaan yang syirik kepada Allah, membatalkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah ya. Ini bukan saja ya malaikat dan juga jin tuan-tuan ya, makhluk-makhluk yang lain juga. Jangan kita dalam menghadapi musibah ya, kita ya memohon pertolongan ya lebih kepada selain daripada Allah, seolah-olah yang boleh mengangkat musibah ini ya benda-benda yang lain. Vaksin umpamanya, kepandaian kebijaksanaan manusia daripada kalangan doktor umpamanya, dari kalangan pakar saintisnya, ahli-ahli ya, yang pakar dalam sesuatu bidang
ya, kita seolah-olah kita menanti pertolongan bantuan daripada mereka, tapi kita tidak meminta ya pertolongan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah Allah taala sudah peringatkan dalam suratul Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, ya, akan dikau sahajalah kami menyembah dan akan dikau sahajalah kami memohon pertolongan. InsyaAllah saya akan kupaskan di segmen yang kedua nanti. Yang keempat seterusnya, ya, yang keempatnya ialah menyembah para nabi. Ya, ada sebahagian manusia ini pula ya menganggap ya nabi ini mempunyai taraf ya sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang mempertuhankan ya Nabi Isa alaihi salam, menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, mengangkat Nabi Isa sebagai ya anak Tuhan, ya, menganggap ya nabi-nabi ini mempunyai ya kekuasaan setaraf dengan Tuhan, ya. Maka menyembah para nabi-nabi, para rasul ini adalah ya satu kesyirikan, membatalkan syahadah. Allah Subhanahu wa taala rakam dalam surah Taubah ayat yang ke-30, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putera Allah, dan orang-orang Nasrani pula berkata Al-Masih itu putera Allah. Dan demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Surah At-Taubah ayat yang ke-30, ya. Jadi sebahagian daripada manusia ini, tuan-tuan sekalian, ya, ada yang menyembah nabi-nabi, ya, dengan anggapan bahawa ya nabi-nabi, ya, umpamanya orang Nasrani menganggap Uzair itu adalah anak Allah, adalah merupakan putera Allah, ya, dan sebahagiannya pula mengatakan Al-Masih, ya, Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Allah, putera Allah, ya. Jadi mereka menyamatarafkan ya nabi-nabi ini sama taraf tingginya kekuasaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Perlakuan itu ya boleh menggugurkan syahadah. Sama ada dengan ya keyakinannya, mempunyai keyakinan, i'tiqad, kepercayaan bahawa nabi sekian ini ya adalah putera Allah, anak Allah, ya, yang mempunyai kesamaan ya taraf, ya, kekuasaan, kehebatan sama dengan Allah, maka boleh gugur syahadahnya. Melalui perbuatan dengan mereka terang-terang menyembah, ya, terang-terang mereka mengagungkan, umpamanya mengangkat salib itu, ya, mengagungkan, ya, maka perbuatan itu ya boleh menggugurkan syahadah. Dan ya, kadang-kadang ya syahadat itu terbatal dengan perkataannya. Ya, cukup dengan dia bercakap bahawa Nabi Isa itu adalah putera Allah. Ya, kami menyembah Allah dan kami juga menyembah Nabi Isa. Ya, kerana Nabi Isa itu adalah putera Allah. Kami yakin kepada Allah, dalam waktu yang sama kami pun yakin kepada Uzair umpamanya. Ya, ini semua adalah kalam, perkataan ya yang boleh ya menggugurkan syahadah seseorang. Jadi berhati-hati dengan i'tiqad kita, perbuatan kita dan juga percakapan kita. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala petik di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat ke-31 ya. Ambil At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surah At-Taubah ayat yang ke-31. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Ya,
Jadi ya, ada sebahagian daripada manusia ini mereka menyembah ya rahib-rahib mereka, ya ahli-ahli ibadat dari kalangan mereka. Mereka menyembah alim ulama mereka. Mereka lebih percaya, mereka lebih patuh, mereka lebih taat kepada alim ulama mereka berbanding Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perbuatan yang sangat berbahaya, tuan-tuan sekalian. Ya, berlaku di zaman kita sekarang. Jangan kita anggap ya perkataan, perbuatan, wasiat ya daripada ya tuan-tuan guru umpamanya, ya daripada orang-orang alim, ya daripada ya ahli-ahli agama, ya itu ya setanding dengan Allah, kadang-kadang lebih daripada Allah. Nasihat Allah dan juga Rasul diabaikan, ya sebaliknya mereka ambil daripada kalam-kalam makhluk ini melebihi daripada kalam Allah dan juga Rasul. Ini perlu perhatikan tuan-tuan sekalian ya. Berapa ramai orang ya sekarang ini lebih taat kepada ya orang ahli-ahli agama, ya orang-orang yang kononnya ya mempunyai ilmu pengetahuan, ya, dan kadang-kadang perlakuan itu ya menyalahi apa yang diajar oleh Allah dan juga Rasul. Ya, umpamanya saya sebutkan dalam isu arak. Ya, seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya ya membuat ya arak ini. Arak ini diperbuat daripada buah. Ya, ini bukan ya campuran daripada bahan-bahan kimia. Ya, tapi dibuat ya melalui ya satu proses ya buah itu diproses ya sehingga ya mengeluarkan alkohol ya, dan saya nak gunakan ya proses pembuatan arak ini untuk tujuan ubat, bukan untuk minum ya, untuk bersuka-suka ya, untuk nak bermabuk-mabuk, tidak ya, tapi saya gunakan khusus ya tujuannya untuk berubat." Apa jawapan Nabi SAW? Ya, Nabi menjawab ya, arak itu, alkohol itu bukannya ubat, tetapi arak ataupun alkohol itu ialah penyakit. Ya, arak itu adalah penyakit, bukannya ubat, bukannya penawar. Ini kalam Nabi SAW. Ya, tiba-tiba ya ada di kalangan makhluk yang mengatakan membolehkan. Ya, kalau untuk tujuan perubatan ya dibolehkan ya untuk menggunakan arak dan juga ya alkohol ini. Ya, sedangkan arak ini umumul balwa. Ya, arak ini sudah diketahui daripada zaman berzaman, daripada setiap orang ya bahawa ya arak alkohol ini adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hak mengharamkan itu ialah hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menceroboh hak Allah Subhanahu wa taala lalu kita mengatakan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita melebihi kalam Allah dan juga kalam Rasul, boleh menggugurkan syahadah. Ya, boleh apa? Menggugurkan syahadah. Sebab itu ya kita hendaklah menjadi manusia yang ya sami'na wa ata'na. Jangan jadi seperti umat-umat terdahulu. Sami'na, oh ya kami mendengar, kalam Allah kami dengar, ya kalam Rasul kami dengar, wa asaina, tapi mengingkari kalam Allah dan juga kalam Rasul. Dia dengar tapi dia ingkar. Tapi kita dengar dan kita taat, kita patuh tanpa ya ada apa ni qal wakil, ya. Tanpa qal dan kil, ya. Qal kil ni maknanya tak ada ngok-ngek lah, ya. Tak ada kita nak kata oh tapi ya kalau sedikit, kalau begini, ya ada sahajanya ya alasan-alasan yang kita nak berikan. Sepatutnya kita dengar dan kita patuh, khalas, ya. Ya sebab itu nanti ya apabila dunia dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arak akan diharamkan total. Ya, apa dia? Arak diharamkan total, ya. Akan dihancurkan ya arak-arak ni, ya. Dan ya khinzir, ya, babi dan juga khinzir semuanya akan dibunuh, ya. Tidak ada lagi alasan, ya. Khinzir ini kalau sedikit, ya, kalau ambil sedikit dicampur, ya, dia punya zatnya pun dah tak nampak, ya. Oh, dibolehkan untuk tujuan begini. Tidak. Ya,
di zaman Imam Mahdi ya, dan juga Nabi Isa alaihi salam yang akan mentadbir alam ini dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada lagi ya babi dan juga anjing, ya, semuanya dimusnahkan. Malah ya salib itu juga akan dipatahkan oleh ya Nabi Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihi salam. Jadilah umat yang begitu tuan-tuan, ya, jangan orang gitu lagi. Ya, jangan seperti umat-umat terdahulu, ya. Mereka dengar tapi mereka tidak patuh. Ya, tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dengar dan kita patuh. Inilah pembeza umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat yang terdahulu. Sebahagian daripada umat-umat yang terdahulu. Jadi tuan-tuan, ya, menyembah ya alim ulama ini, ya, seumpama agama Kristian sekarang ni tuan-tuan sekalian. Ya, agama Kristian, ya, kitab Injil itu asalnya memang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan kita wajib ya beriman dengan kitab Injil, ya, tetapi ya dalam syariat ya agama Kristian ni, ya, dia tidak ada ya hadisnya, ya, kalam Nabi Isa alaihissalam itu tidak dicatat, ya. Jadi akhirnya ya kitab Injil yang asal itu ditafsirkan oleh siapa? Oleh ulama-ulama mereka, ya, sehingga mengubah ya isi kandungan Injil yang asal. Sebab itulah Injil ini tuan-tuan sekalian di kalangan orang-orang Kristian mempunyai pelbagai versi. Ya, ada yang begini, ada yang begitu, ni versi yang ini, ni versi ni. Di antara Kristian Indonesia tidak sama dengan Kristian di Mesir, Kristian Mesir tidak sama dengan Kristian Amerika, Kristian Amerika tidak sama dengan Kristian ya di Eropah dan macam tu, ya. Kerana apa? Kerana mereka ya mengikut tafsiran daripada rahib-rahib mereka, ulama-ulama cerdik pandai mereka, ya, sehingga akhirnya ya umat Kristian ini berpecah belah. Kerana apa? Masing-masing mengikut ya tafsiran daripada alim ulama mereka, daripada rahib-rahib mereka. Jadi Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini tuan-tuan sekalian, ya, para mufassirin manusia ini hanya boleh menafsirkan sahaja. Dan cara kita menafsirkan Al-Quran ini ialah berpandu kepada hadis Nabi SAW. Mesti pandu kepada hadis Nabi, ya. Jadi hadis Nabi itulah sebenarnya yang menafsirkan ya apa maksud daripada ayat Al-Quranul Karim. Barulah ya tafsirannya ya jelas, tafsirannya jitu dan tafsirannya tepat, kerana semuanya mengikut apa yang diajar dan ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu tuan-tuan, dalam kita menghadapi apa jua, kita kena rujuk kepada dua perkara, ya. Satu, Al-Quranul Karim, ya, umpamanya Al-Quran memerintahkan sembahyang, tetapi dalam Al-Quran tidak menceritakan bagaimana cara untuk melakukan sembahyang. Ya, lalu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala ya mengajar kepada umat cara mendirikan solat, ya. Oh, kalau Zuhur 4 rakaat ya dengan ya bacaannya begini, ya, boleh kuat ataupun tak boleh kuat, ya. Kan nanti bila Isyak 4 rakaat juga, tapi bacaannya boleh dikuatkan. Ya. Jadi itu semua diajar oleh ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikut pendapat ya manusia, makhluk-makhluk ni, ya. Ya, jadi adanya 4 mazhab pun mereka rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab itu ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tidak berpecah, ya. Sebagaimana berpecahnya ya umat ya umat Kristian, ya. Umat Kristian mereka berpecah kerana mereka mengikut ya rahib dan juga ulama-ulama mereka. Sebab itu dalam kehidupan kita seharian, ya, hati-hati tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan berpegang dengan kalam-kalam ulama itu, ulama ini, ulama macam-macam tuan-tuan, pastikan tidak bertentangan dengan Allah dan juga Rasul. Ini pesan saya. Dan saya dalam segmen yang kedua nanti saya pun akan sebutkan, saya akan ulas benda ni, ya. Bagaimana ya di antara ya ahli-ahli agama ini, ya, mereka kadang-kadang lebih condong untuk mengutarakan pendapatnya sendiri, ya, dan pendapat itu bertentangan, ya, tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang hairannya mendapat sokongan ikutan daripada orang ramai. Jelas tuan-tuan, perkara itu ya boleh mendatangkan
boleh menggugurkan syahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pun ya macam biasalah ya, boleh berlaku dengan 3 perkara dengan i'tiqad kepercayaan kita. Ya, kita percaya bahawa alim ulama, rahib-rahib itu pun ya mempunyai ya kehebatan. Sebab tu kalam hebat ni selalu kita dengar ya. Oh, ulama ni hebat, oh tuan guru ni hebat. Ya, ketahuilah tuan-tuan, kehebatan itu hanyalah milik siapa? Allah dan juga Rasul. Ya. Jangan kita letakkan perkataan hebat, ya, agung ya kepada makhluk. Itu adalah kalam tauhid, ya, itu hak siapa? Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak boleh ya mengatakan perkataan-perkataan itu ya yang boleh menyebabkan gugur syahadah kita melalui perbuatan kita dan juga boleh melalui perkataan-perkataan kita ya. Kau siapa? Dia ni guru hebat ya. Semua orang kenal ya kalam kita. Ya, menyebutkan guru ni hebat itu gini seolah-olah ya guru ini lebih hebat daripada Allah dan juga Rasul, boleh menggugurkan syahadah. Dan yang keberapa tak tahu ya, seterusnya iaitu menyembah tagut ya, menyembah tagut. Allah Subhanahu wa taala rakamkan perkara ini dalam surah An-Nahl ayat 36. Minta sahabat-sahabat semua tolong catat ayat-ayat ni ya. Jadi bila kita baca tadarus Quran ini, kita jumpa ayat-ayat ni, ingat balik ya, ini di antara benda yang boleh membatalkan, menggugurkan syahadah kita ni ya. Jadi kita berhati-hati ya. Iaitu berkaitan dengan menyembah tagut ya. Tagut itu ialah ya, makna tagut itu ialah apa sahaja yang melampaui batas. Ya, apa sahaja yang melampaui batas ya. Kalau makhluk itu melakukan ya sesuatu perkara melampaui batas. Apa itu batas? Ya, batas yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul ya. Dia melakukan benda yang lebih. Allah Taala tak kata begitu, Nabi tak kata begitu, tapi dia mengatakan lebih daripada itu. Ya, itu adalah tagut. Ya, jadi tagut ini kadang-kadang ya boleh datang daripada makhluk ya, daripada manusia, kadang-kadang boleh datang daripada jin ya, dan yang lebih banyaknya datang daripada bisikan-bisikan syaitan ya. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah sahaja dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di atas muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Suratul Nahl ayat yang ke-36. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita supaya kita sembah Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah ya apa sahaja perkara yang melampaui batasan Allah dan juga Rasul. Ya. Apabila Allah Taala mengatakan ya orang yang berzina hukumannya begini, hukumannya rotan 100 kali ataupun direjam sampai mati, ya, tiba-tiba kita mengemukakan ya hukum-hukum yang lain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, bermakna orang yang tidak melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan juga Rasul itu adalah taghut dan kita hendaklah jauhi. Ya. Itu taghut. Ya, taghut ini ya sesuatu yang melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Allah dan juga Rasul ya menetapkan dalam syariatnya supaya ya solat 5 waktu sahaja. Ya. Tiba-tiba ya dia dengan kealimannya kononnya ya dengan kehebatannya mengatakan sembahyang ya 6 waktu. Ya termasuk contohnya sembahyang malam, sembahyang tahajud umpamanya pun wajib ya, sebab pernah diwajibkan waktu satu ketika dahulu. Jadi dia telah merubah ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia adalah taghut. Nikah kahwin ya yang syariat Allah Subhanahu wa taala benarkan ialah seorang boleh mengahwini wanita ya sebanyak 4 orang sahaja. Itu batas ya, limited. Ya, tetapi ada orang ya dia mengumpulkan lebih daripada 4 ya, maka perbuatan itu adalah taghut. Jadi orang itu adalah taghut.
hukuman, ya, sesuatu hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Orang yang mencuri, orang yang merompak dengan niat, ya, memang ya, dia nak mencuri, ya, bukan kerana kelaparan, ya, dan sebagainya, ya, memang dia betul-betul dia mencuri, maka hukumannya ialah, ya, dipotong tangannya. Tiba-tiba dia mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Mencuri dan merompak itu dihukum dengan denda wang ringgit, ya, dihukum dengan buang negeri umpamanya, ya, dihukum dengan undang-undang yang lain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul, maka benda itu adalah taghut dan kita hendaklah jauhi. Ya, kita tidak boleh mentaati taghut, ya, kita tidak boleh patuh kepada taghut, dan kita tidak boleh melaksanakan apa yang ditetapkan oleh si taghut itu. Tapi Allah Taala sebutkan, ya, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, ya, Allah Subhanahu wa taala telah bangkitkan kepada setiap umat ada seorang rasul. Setiap umat ada rasulnya, dan rasul itu mengatakan apa? Ani'budullah, ya, hendaklah kamu menyembah kepada Allah. Ini perintah semua nabi-nabi, ya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Saleh, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ke semua nabi-nabi dan juga rasul menyuruh satu perkara, sembahlah kamu kepada Allah. Ya, semua nabi-nabi rasul di sepanjang zaman daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mengatakan jauhilah kamu daripada taghut. Ya, apa dia taghut? Sesuatu yang melampaui batas ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul. Jadi melaksanakan hukum hakam, ya, yang bukan daripada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna gugurlah syahadahnya. Ya, berhati-hati tuan-tuan sekalian. Ya. Jadi sesiapa yang sudah merasai, ya, mempunyai kekuasaan, tiba-tiba dengan kekuasaan itu dia tidak melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, bermakna dia telah menyembah kepada taghut, patuh dan taat kepada taghut, tidak patuh kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala, melanggar, ya, dakwah yang telah disampaikan oleh sekalian nabi-nabi dan juga rasul semenjak daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu, ya, apabila kita nak bertaubat, kita hendaklah bertaubat keseluruhannya. Ya, kalau selama ini kita tidak melaksanakan hukum hakam Allah, kita tidak menjulang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatul ulia, kalimah yang tertinggi di atas muka bumi ini, ya, maka, ya, manusia semuanya akan menerima bala azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salah satu azab Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila, ya, kita diberikan kekuasaan, ya, tetapi tidak melaksanakan hukum hakam Allah, ya, hukum hakam Allah tidak ditegakkan di atas muka bumi ini, maka manusia akan mendapat bala dan juga azab daripada Allah. Bertaubatlah segera tuan-tuan. InsyaAllah saya akan bahaskan dalam segmen yang kedua nanti, ya. Dan seterusnya yang terakhir ialah manusia ini menyembah hawa nafsunya sendiri tuan-tuan, ya, melebihkan keinginan diri sendiri, ya, kadang-kadang mementingkan, ya, wang ringgit, mementingkan pekerjaan, mementingkan gaji, ya, melebihi dan melanggar hak dan ketetapan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana nak mengisi perut, kerana nak mengisi, ya, barang-barang dapur, ya, kerana, ya, nak menuruti tuntutan hawa nafsu, kerana nak kepada kesenangan, kemewahan, seronok di atas muka bumi ini, sanggup melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanggup menipu, sanggup, ya, mengenakan timbangan, ya, menipu dalam timbangan, sanggup mencuri, sanggup merompak, sanggup zina, sanggup mengambil rasuah ataupun memberikan rasuah. Itu semua adalah perkara-perkara yang mengikut hawa nafsu, menyembah, mengagungkan, mengutamakan hawa nafsu lebih daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, maka tergugurlah syahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita nak mencari dunia ini tuan-tuan, dalam kita nak mengejar dunia, jangan sampai kita, ya, melanggar hukum hakam Allah. Kadang-kadang, ya, kerana pekerjaan, ya, kita tinggal sembahyang kita. Ya, kerana wang ringgit kita sanggup menganiaya, kita menipu rakyat umpamanya.
ya, hak rakyat, ya, umpamanya bantuan-bantuan ya dari pihak atasan untuk disalurkan kepada rakyat, tetapi orang-orang yang bertanggungjawab ya telah ya mengeksploitasi duit itu. Ya, akhirnya ya umpamanya bantuan seorang itu ya 800, tetapi nanti sampai kepada empunya diri ya tinggal ya 400-500, kerana di pertengahan itu sudah ya diambil oleh tangan-tangan ghaib ini. Ya, jadi ini adalah suatu perlanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala rakamkan benda ni dalam fokuskan ayat ni. Ayat surah Jasiyah ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang bermaksud, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan-Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberikannya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka kamu tidak mengambil pelajaran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ya, Allah Subhanahu wa taala peringatkan ya berapa ramai di kalangan manusia-manusia ini yang telah menjadikan hawa nafsunya, keinginan pribadinya ya melebihi daripada tuntutan Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada sempadan-sempadan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Wang zakat yang seharusnya diberikan kepada 8 asnaf, kepada golongan fuqara dan juga wal masakin, tetapi ya digunakan ya diinfakkan, diagihkan kepada yang selain daripada 8 golongan ini, ya tidak mengikut apa yang diperintah oleh Allah dan juga Rasul. Bermakna orang seperti ini juga ya orang yang telah bertuhankan dengan hawa nafsu. Ya. Mereka ya mengubah-ubah hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di atas muka bumi ini hanya syariat Allah Subhanahu wa taala yang sewajibnya dan selayaknya untuk ditegakkan di atas muka bumi ini. Tiba-tiba ya diganti dengan kefahaman-kefahaman, diganti dengan undang-undang, diganti dengan izm-izm yang lain daripada syariat Allah, dengan keyakinan bahawa ya izm-izm ini, ya pemikiran-pemikiran ini lebih hebat dan lebih sesuai untuk ditatbikkan, untuk dilaksanakan di dunia yang moden ini, ya, maka ya golongan ini adalah golongan yang telah bertuhankan kepada nafsunya, telah bertuhankan kepada akal pemikirannya melebihi daripada apa yang telah ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menceroboh hak, menghalal dan mengharamkan ya yang milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka perbuatan ini ya terang-terang menggugurkan syahadah dan membatalkan syahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah tuan-tuan sekalian, kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap manusia melakukan kesalahan dan kesilapan. Maka kerana itulah Allah Ta'ala kirimkan COVID-19 ini, supaya manusia semuanya tadarru' ila Allah, sujud kepada Allah, irka'u, ya rukuk kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, insaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Akuilah kejahatan, ya dosa-dosa yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini. Ya, kita bersama-sama bertaubat dan yakinlah, berazamlah untuk kita tunaikan segala hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ya dunia ini daripada bala COVID-19 ini, insya-Allah. Jadi saya serahkan kepada ustazah ya dalam 2-3 minit nanti ya. Saya akan sambung dalam segmen yang kedua pengajian pada malam ini. Saya persilakan kepada ustaz. Jawab yang itulah. Okey, baiklah. Di sini apa yang kita nak kena hayati di sebalik musibah yang apa Allah timpa pada kita ni ialah apa yang berkaitan hubungan kita dengan Allah. Kelalaian kita sebagai manusia dengan Allah. Kalaulah manusia di saat Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala tunjuk kepada manusia ni, Allah Ta'ala ingatkan kepada kita semua manusia
perkara ini ialah berlaku kepada seluruh dunia. Seluruh dunia mengalami bagaimana pakar-pakar dunia, bagaimana pakar-pakar manusia, mereka sendiri telah berkumpul ramai-ramai cuba mengatasi masalah yang di mana umat Nabi Muhammad SAW kena yakin bahawa apa musibah yang timpa hari ini adalah musibah yang Allah memberi peringatan kepada manusia yang selama ini kamu hidup mengikut hawa nafsu dan dalam jantung hati kamu semua kita sebagai manusia kita lalai kepada Allah. Kita ada sakit kepada Allah Ta'ala. Penyakit apa yang kita sedang hadapi? Penyakit apa? Penyakit kita ragu kepada Allah Ta'ala. Penyakit syak, ragu. Kita tidak mahu manusia itu kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Berhati-hatilah kalian di akhir zaman, di mana Rasulullah SAW ingatkan, berhati-hatilah kalian bukan sahaja kewujudan Dajjal, bukan sahaja kewujudan Ya'juj Ma'juj, dan akan ada di akhir zaman yang paling jahat, iaitu ulama dunia, ulama yang tahu hukum tapi tidak mengenal Allah dan juga Rasul. Mereka mempunyai pengikut-pengikut yang ramai, tapi mereka membawa manusia tidak mengikut landasan yang diajak oleh Allah dan Rasul. Kalau mereka mengambil ayat-ayat Allah atau mereka mengambil hadis-hadis Nabi, mereka memilih yang mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Di mana mereka pula kalau hadis Nabi ini, ini tak penting, ini penting, ini perlu. Walaupun hadis sahih itu ada, tapi mana kan nak cari yang mana-mana yang boleh menolaknya. Apa yang Ustazah nak ingatkan sini? Sepanjang Ustazah merawat pesakit, satu kata-kata, korang ikutlah cara yang asal, buatlah macam mana, buatlah cara mana kepakaran manusia. Lepas tu Ustazah ingatkan orang lain, berubahlah cara yang lain. Sebab bukan tahap Ustazah nak manusia itu, kalau orang yang benar-benar nak berubah cara sunnah Rasulullah SAW, kena 100%, sebab Ustazah nak membuktikan kehebatan dan kebenaran Nabi. Siapa yang mengikuti Rasulullah SAW, nescaya benarlah Allah dan juga Rasul. Ini tak. Tu ramai yang agak-agak nak famous mulalah dikongsi batu soda dengan ni untuk viral untuk konon-kononnya untuk merawat kita hadapi COVID-19. Di keadaan saat apa yang pertama sekali manusia kena ingatkan, bertaubat kepada Allah. Kembalilah kalian. Aku dah taubat akan. Perhatikan kalimah syahadah kita. Benar kita mengikuti acuan Allah dan juga Rasul. Agama keseluruhan, bukannya separuh-separuh. Bagaimana kehidupan kita sebelum ini? Selama ini kita membesar atas kad pengenalan. Tapi pernahkah kita benar-benar memahami apa dari Allah dan juga daripada Rasul? Jadi apa yang Ustazah nak ingatkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, bahawa benarlah Allah dan juga Rasul. Kalau kalian hendak menjauhi musibah ini, minta ampun kepada Allah Ta'ala dan tetap ke dalam rumah kamu dalam keadaan kamu tetap kerana mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita semua seperti bila orang kata Ustazah minta maaf lah, Ustazah minta maaf sangat. Bila kata ni dia kata 4 sunnah Nabi, 5 sunnah Nabi, lepas tu dia masukkan sumat. Apa bendanya sumat tu tak ada pun dalam hadis Nabi. Kerana ambil daripada orang yang mimpi dan daripada viral mana orang ni mimpi diviralkan. Inilah buat COVID-19 konon-konon gunakan nama agama, meletakkan nama mimpi Nabi. Itu bukan boleh dijadikan sebagai intikad untuk kita berpegang. Apa yang dari Nabi itu benar. Tapi kalau orang mengadu kata saya ada mimpi Nabi COVID-19 ni buat dia sunat ni, apa Nabi tidak sampai dengan sempurna ke? Sebab apa yang Nabi dah kata, kita ada sufa, kita ada hadis sahih Muslim, semua ada. Tapi semua itu atas dasar ilmu. Bukannya kita boleh makan minyak zaitun atau soda dengan sesuka hati. Sebab tu orang bila datang Ustazah tak boleh nak buat apa, sebab ambil kira kepada racun dalam badan kita dan kestabilan.
Sebab tu berhati-hati ya. Orang yang kadang-kadang dia dah faham dah ni melampau-lampau sehingga meletak kesumas adalah seperti seolah-olah macam hadis Nabi. Takutlah kamu pada Allah Ta'ala. Kalau orang buat sekali, orang dah minum tu, ya apa-apa berlaku, ya sunnah yang disalahkan, bukan orang yang bawa viral tu yang disalahkan. Sebab Ustazah tahu, Ustazah dah ramai rawat orang pakai sunnah, tapi syarat berubat, tinggalkan yang lain betul. Sabun shampoo luar tinggal, Ustazah buktikan. Tapi dalam masa singkat, bukan main-main. Bukan Ustazah nak tahu, Ustazah diklaim lebih. Bukan Ustazah yang klaim, tapi daripada Allah dan Rasul, apa pun itu benar. Ustazah saksi dengan mata Ustazah sendiri. Jadi inilah penyakit umat akhir zaman, ramai yang berilmu, tetapi sedikit yang punya keyakinan, keimanan mereka benar-benar yakin kepada Allah dan juga Rasul 100%. Amal. Tanda yakin amal. Bukan tahu bercakap. Bukan tahu melunakkan suara. Tapi dia amal dengan ilmunya 100%. Sebab tu ada orang marah dengan Ustazah. Saya berubah dengan orang ni. Islam juga. Ini boleh campur, ni boleh campur. Ubat ni boleh campur, bukan campur. Kenapa pula dengan awak tak boleh? Kenapa dia nak marah dengan Ustazah? Ustazah menyaksikan kehebatan benda-benda sunnah. Tanpa yang haram, tanpa yang meragukan. Tetapi kebenaran sunnah tetap kita nampak. Jadi apabila manusia tinggal yang haram dan yang meragukan, yang mempercayai yang lain daripada hadis Nabi, lihat hasil dia. 10 penyakit menyelesaikan dengan kebenaran Al-Quran dan juga sunnah. Dan bukan kita bawa manusia mengikut kita. Kita bawa manusia ikut apa yang Nabi beritahu dan mesti ada ilmu. Jangan ikut orang alim niaga. Ni Ustazah nak nasihat. Dan jangan ikut orang cuma nak famous. Ambil mana ada dia. Waktu ni sesuai ni aku nak terima dengan dia, aku masuk ni. Nak tunjuk kita lebih tahu. Dalam masa sama bila kita demam, kita paling nedor kita ambil makan. Sebab kita nak cari orang yang benar-benar yakin dia 100% mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sebab tu orang akan marah. Kenapa pula semua saya minta maaf kan orang kata tak boleh lah. Orang bekam sana sini, bekam tak mengikut apa yang diajar oleh sunnah. Kita mengajar orang bekam menggunakan hadis Nabi. Tapi bekam kita adakah mengikut cara yang diajar oleh Allah dan juga Rasul? Adakah bekam kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW? Sebab itulah umat akhir zaman kena tahu Quran dan kena tahu hadis. Jangan serah bulat-bulat. Sebab tu bahasa Arab ini bahasa yang penting sekali untuk kamu menjaga agama kamu. Jangan tengok tafsir, kita tengok ni dah cukup. Kita tengok kat YouTube, kata-kata saya carilah. Anda berjumpa 2 ulama dalam masa serentak. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Jadi mana mengikut nafsu kita, kita membolehkan ikut ulama yang tu. Sebab apa ulama dia kata boleh, jadi aku ikut ulama yang mengikut nafsuku. Jadi kita pun bawa lah kongsi. Daripada Allah dan Rasul yang lain kita dah tak pandang. 10 ayat Allah, 100 ayat Allah sekalipun letak, tapi ada 1 ayat yang tak betul, orang manusia mengikut hawa nafsu akan pegang yang mana tak betul satu tu. Yang penting ada. Sebab itulah kita belajar ilmu syahadah ni, kita faham betul-betul perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Jadi Ustazah nak minta pada Ustaz terangkan balik bagi orang kefahaman yang betul-betul. Perkataan sekarang ni orang viral sangat dengan sumat lah, apalah. Sampai Ustazah pun memang Ustazah marah betul. Benda ini berkaitan dengan memburuk-burukkan ini cara tak langsung mempergunakan nama Nabi Muhammad SAW. Mentang-mentang ramai orang tak tahu. Bila dia cakap pakai kopiah, pakai sebelah sikit, orang pun percaya. Dia tahulah disebut air zam-zam, sebut. Pandai dulu sebelum dia nak masukkan yang lain, dia masukkan dulu air zam-zam. Dia masukkan yang lain. Ingat kita sekarang ni negara yang kuat, yang hebat macam mana pun semua dah menyerah kalah. Negara kita negara yang Islam, tetapi negara kenapa kita semua seperti tidak ada keimanan kepada Allah dan juga Rasul. Tak nak betul-betul ajak manusia. Wahai manusia, kembalilah kita semua kepada Allah. Bertaubatlah kita kepada Allah. Sujudlah kita kepada Allah. Cukup-cukuplah perbuatan kita yang sebelum ni. Jadi sepatutnya macam tu. Lagi kamu lari daripada kematian. Nanti apa-apa aku cakap. Ni petua untuk COVID ni usaha kita ikhtiar. Usaha yang pertama sekali, usaha kamu penyakit ini, turunnya bala ini dari Allah. Dari Allah juga. Yang kalian kena minta ampun. Kerana ada penyakit yang memang kita kena perlu kepada ubatnya. Dan ada ubat yang, ada satu penyakit yang seperti ini,
satu bala yang besar, penyakit itu manusia perlu kepada Allah Ta'ala. Balik kepada Allah Ta'ala. Ubatnya tidak ada, iaitu dalam jantung hati manusia. Kalau dalam jantung hati kamu tidak nampak kesalahan dan kesilapan kamu sebagai manusia selama ini dosa, ya, itulah jantung hati kalian tetap sakit. Tak nampak. Kita duk nampak benda ni. Benda yang Allah Ta'ala kata berlaku wabak. Apa perlu buat mendekati diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Ustazah, minta maaf lah kalau Ustazah terkata menyinggung perasaan. Tapi apa Ustazah kena cakap terus terang lah, jujur. Benda yang tak glamour, orang tak suka pun kalau kita cakap macam ni. Sebab kita dah terpaksa bercakap keras sikit sebab bagi Ustazah tu serius. Benda yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan iman. Tak siapa Ustazah nak bercakap ni. Ustazah hanya yang mengikuti dan nasihat Nabi Muhammad SAW. Memang Ustazah tak hebat macam orang lain. Ustazah tak ada sesiapa, tak ada pengikut macam mana pun. Pesakit Ustazah pun tak ramai. Tapi mereka yang benar-benar ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka nampak kehebatan-kehebatan bagaimana manusia nak buat bertahun-tahun, 15 tahun, 10 tahun. Muka makin baik, makin teruk. Ini yang Allah biarkan. Jangan Allah biarkan. Berapa ramai nanti kematian akan berlaku, bukan makin baik. Kita tengok sendiri. Kalau manusia nak terus kata dia, kata hebat, manusia ni hebat ni, tengoklah. Allah biarkan. Jadi Ustazah nak serah pada Ustaz, tolong ambil yang tentang perkataan tolong teliti sikit. Ini berkaitan dengan isu sekarang ni. Yang boleh bawa pun orang kata orang bahasa Arab sendiri. Dengan kataan sumat ni adalah ubat untuk COVID-19 ni. Jadi tolong Ustaz terangkan sebab adakah dalam hadis Nabi tentang sumat ni. Jadi benda ni serius. Jadi minta tolong jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita telah selesai membahaskan tentang syahadah ini. Kita telah bahaskan perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Selama 2 hari kita bincangkan benda ini. Sebenarnya di sana masih banyak lagi perlu kita kupaskan, kita ceritakan. Dan inilah sebenarnya tugas ulama-ulama untuk menjaga akidah umat Islam daripada terpesong, daripada tersesat. Lihat ni tuan-tuan sekalian, kita sekarang ini sedang berhadapan dengan COVID-19. Jangan kita jadi seperti apa yang telah berlaku di Itali. Lihat wang ringgit pun sudah mereka taburkan. Sudah tidak bererti lagi. Sehingga seharian ribuan orang meninggal dunia. Dan hospital-hospital semuanya telah penuh dan akhirnya diletakkan mereka di luar begini, tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan Itali itu sendiri adalah negara yang maju, negara yang sangat mempunyai tahap perubatan yang jauh lebih tinggi kalau nak banding dengan kita. Tetapi akhirnya tuan-tuan, lihatlah manusia terkapar begitu, tanpa ada solusi kepada mereka. Beginikah pengakhiran yang kita harapkan. Ada wang pun tidak berguna lagi. Inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antara hikmah Allah Ta'ala timpakan wabak ini kepada manusia, supaya manusia berfikir, apakah selama ini kerja buat kita, apa yang kita kejar pagi, petang, siang dan malam, sampai kita pun tidak sempat nak duduk di rumah, abaikan anak isteri. Ketua keluarga sudah tidak lagi mengajar anak isteri dengan tauhid, dengan fardu ain, kerana sibuknya mengejar dunia. Apakah wang ringgit sekarang ini dapat membantu kamu? Apakah dunia yang kamu kejar itu boleh menolong kamu? Apakah kemodernan yang kamu sanjung-sanjung selama ini, kehebatan sains dan teknologi yang kamu angkat begitu tinggi, kadang-kadang mengatakan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kolot dan sebagainya, apakah itu semua dapat membantu manusia? Apakah penolong-penolong selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita bahaskan tu tadi, yang kononnya mempunyai kehebatan, kecanggihan dan sebagainya, dapat menolong dan membantu di saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan wabak ini?
semuanya tuan-tuan sekalian, ya, harus kita fikir dengan sanubari kita. Sebab itulah, marilah kita kembali kepada Allah. Akuilah kelemahan. Kita hanyalah sekadar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita hanya sekadar hamba Allah Subhanahu wa taala yang la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, yang tidak ada daya dan tidak ada kekuatan apapun melainkan segala-galanya kekuatan, kehebatan, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan. Dan inilah yang Ustazah sebutkan tadi, ya, sebenarnya viral, ya, di kalangan orang-orang Arab ini, ya, orang Arab semuanya berpusu-pusu, ya, mencari, ya, bahan ini, ya, as-sumaq, ya, sebutannya, ejaannya ada dalam komen yang saya dah tuliskan, ya, sebutannya ialah sumaq, ya, dengan qaf, ya, bukan dengan kaf, ya, ya, sebutannya ialah sumaq, ya. Jadi sumaq inilah bentuk dia, ya, ini bentuk dia, ya, bentuk sumak, ya. Ni gambar dia. Kemudian sumak ini nanti dia proses lah, ya. Jadi seperti serbuk cili, ya. Bentuk dia, ya, bila dah diproses lebih kurang sama seperti apa namanya, paprika, ya. Ya, dalam masakan tu. Dan kebiasaannya sumak ini digunakan, ya, di dalam makanan. Tuan-tuan biasa makan shawarma, ya, makan kebab Arab, ya. Kedai-kedai Arab tu tuan-tuan makan kebab, makan shawarma. Jadi dalam proses membuatannya tu, ya, ada dicampurkan dengan sumak, ya. Jadi sumak ini satu bahan seperti, ya, seperti paprika lah, campuran-campuran yang berwarna merah. Jadi sebab itu masakan Arab tu, kalau goreng mamak tu, kalau goreng ikan ayam apa semua tu warnanya kemerah-merahan, ya. Jadi di antaranya, ya, mereka tambahkan, ya, herba yang disebut sumak, ya. Namun tuan-tuan sekalian, ya, saya sangat terkejut, ya, bila ada seorang, ya, menaikkan, ya, satu dalam Facebook. Mereka mengatakan 5 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang boleh merawat COVID-19. Jadi disebutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petua-petuanya, dengan cara-caranya, kononnya ini, ya, diamalkan oleh, ya, keluarga para nabi. Ya, jadi dia menggunakan kalimah Nabi, ya, dia menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menggunakan nama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi apabila saya tanya, ya, ada ke dalil daripada, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebab anda tadi sebut, ya, 5 bahan ini, ya, yang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu, ya, sangat mujarab, ya, dalam menangkal COVID-19, ya. Saya bukan tak sokong, ya, bagus sunnah Nabi ini, tetapi biarlah dengan cara yang betul, cara yang hak, ya, tanpa kita berlebih-lebihan dan tanpa kita mengurangi, ya. Adapun 4 bahan yang lain, ya, itu memang sunnah Nabi, ya. Dia ada menyebutkan habatus sauda, ya, habatus sauda, ya, dia menyebutkan air zam-zam, ya, betul, air zam-zam, ya. Dia ada menyebutkan buah tin, masya-Allah, ya, buah tin pun ada disebut di dalam Al-Quran, ya, tetapi dia masukkan, ya, sumak ini, ya, dalam, ya, 5, ya, sunnah Nabi katanya. Ya, ini diamalkan oleh nabi-nabi, ya, para rasul dan nabi-nabi. Masya-Allah. Ini kalam yang masya-Allah, ya. Mesti ada dalilnya. Dari mana dia mengetahui nabi-nabi rasul pun, ya, mengamalkan kelima-limanya. Ya. Dan mengamalkan kelima-limanya dalam satu proses perubatan, itu pun perlu dalil. Ya. Perlu dalil, maknanya Nabi SAW umpamanya mencampurkan, ya, air zam-zam dengan habatus sauda, dengan buah tin, itu pun perlu dalil. Bukannya kita mandai-mandai, mentang-mentang kita tahu ini makanan sunnah, lalu kita sendiri yang himpunkan, oh, makan ini, ni. Ya, sebagaimana, ya, di dalam pasaran di tempat kita, ya, makanan sunnah, ya, jus sunnah, ya, 7 dalam 1, 6 dalam 1, 10 dalam 1, menghimpunkan seluruh, ya, makanan-makanan sunnah dalam 1, ya. Dari mana dia mendapat dalil ini, ya, untuk mencampurkan makanan-makanan sunnah ini? Sedangkan Nabi SAW, ya, memakan makanan sunnah ini, ya, kebanyakannya dalam bentuk tunggal. Ya, kalau Nabi SAW makan kurma, ya, Nabi makan kurma, makan madu, ya. Ada beberapa, ya, makanan yang Nabi campurkan dengan 2 bahan. Umpamanya, ya, Nabi SAW apabila makan kurma muda, Nabi akan, ya, makan sekali dengan tembikai. Ya, kenapa tuan-tuan sekalian? Ya, dalam perubatan sunnah ini bukan main hentam kita, ya, ambil, ya, makanan-makanan sunnah.
Di sana kita perlu mempelajari asas ya dalam perubatan. Ya, di sana ada apa perbahasan tentang mizaj, ya. Mizaj ini ialah keseimbangan tubuh kita. Ya, keseimbangan tubuh kita ini mempunyai unsur panas, unsur sejuk, unsur kering dan unsur lembab. Keempat-empat benda ini mestilah ya, berada dalam tahap keseimbangan. Tidak boleh berlebihan satu benda ya dan berkurangan ya ke dalam benda yang lain. Ya, sesuatu bahan ini yang berkurangan ataupun berlebihan daripada mizaj tubuh manusia, maka manusia akan sakit. Umpamanya, ya, mizaj panasnya berlebihan ya dibanding dengan mizaj sejuknya, orang tu akan sakit. Ya, apabila mizaj sejuknya berlebihan, tidak seimbang dengan mizaj panasnya, pun manusia akan sakit. Ya, seseorang yang mempunyai unsur lembab ya yang banyak dalam tubuhnya mengatasi unsur kering juga akan ditimpa penyakit. Dan manusia yang mempunyai unsur kering yang lebih daripada unsur lembabnya juga akan sakit. Begitu tuan-tuan. Ya. Jadi kesihatan itu ialah ya mengambil kesemua empat bahan ini sehingga kesemuanya jadi seimbang. Ya, di antara panas dan juga sejuk, di antara lembab dan juga kering, ya, barulah ya ahli perubatan ya akan menetapkan ubat-ubat yang paling sesuai. Di sana Nabi SAW ya dalam hadisnya menyebutkan apabila ubat itu bersesuaian, ya, bersesuaian tu, ya, bersesuaian di situ maksudnya ialah ya menyeimbangkan mizajnya di antara panas dan juga sejuk, di antara lembab dan juga kering, ya, maka ya Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan ya penyembuhan. Ya, sebab tu kena mempelajari ya asas-asas perubatan. Ya, jadi di dalam sumak ini, ya, sumak ini ya tidak ada ya dalil di dalam hadis Nabi SAW. Ya, tetapi ia adalah salah satu daripada herba-herba. Ya, dia adalah bahan-bahan herba. Ya, tidak dinafikan ya sumak ini ya mempunyai fawaid, ya, mempunyai kelebihan-kelebihan, mempunyai manafi', ya, mempunyai manfaat-manfaat tertentu. Malah ya kalau kita campurkan ya daging-daging kita, ya, ikan kita dan sebagainya dicampur dengan sumak, dia akan lebih melazatkan makanan itu. Ya, ya, tetapi masalahnya ya jangan menggunakan ya mentang-mentang nak nak lakukan barang ini menggunakan nama Allah dan juga Rasul. Jangan bawa-bawa nama Nabi. Ya, benda yang Nabi tak sebut ini satu sunnah, ya, tiba-tiba dia mengatakan sunnah Nabi. Ini salah. Ya, ini telah menyalahi. Jangan menggunakan nama Nabi, ya. Dalam hadis yang lain Nabi ada menyebutkan orang yang mempergunakan nama Nabi untuk tujuan sesuatu, maka bersedialah ya menempatkan dirinya di dalam api neraka. Berhati-hati tuan-tuan. Ya, jangan berlebihan. Apapun kita mesti dalam keadaan mu'tadil, dalam keadaan kita pertengahan. Jangan melampau. Ya, melampau itu ialah pekerjaan syaitan. Ya, jadi tidak benar ya sebagaimana yang disebarkan, mereka nak memperkuatkan dalil kononnya ya ada orang yang ya bermimpi ya bertemu dengan Nabi SAW, pesan supaya menyebarkan ya. Jadi ya kita dalam syariat Islam ada panduan-panduan tertentu ya. Mimpi tidak boleh dijadikan ya dalil ataupun bukti ya. Segala yang berkaitan dengan hukum hakam perundangan semuanya telah diturunkan ya oleh Allah dan juga Rasulnya. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, pada hari ini aku telah sempurnakan ya agamaku, kata Allah Taala. Allah Taala telah sempurnakan, maknanya tidak ada lagi hukum hakam yang lain. Semuanya telah disampaikan, Nabi telah sampaikan semuanya, Allah Taala pun dah turunkan semuanya, lengkap dah. Ya, tidak ada perlu penambahan lagi. Ya, jadi kalau kononnya ya COVID-19 ini boleh ya disembuhkan dengan sumak, pasti ada hadisnya. Ya, dan di hujung nanti saya akan sebutkan hadis yang berkaitan dengan COVID-19 ya, berkaitan dengan ya wabak taun ini ya. Jadi tidak betul ya apa yang tersebar, Ustazah. Tidak betul ya, dan dia bukan daripada sunnah Nabi SAW, dan dia tidak boleh dijadikan bukti ya. Tapi kalau nak masak silakan ya, kerana ya Ibn Sina juga ada menyebutkan
ya tentang sumak ini ya di dalam kitab perubatan ya yang mengatakan ya sumak ini memang bagus untuk ya orang yang cirit-birit, sangat bagus untuk sistem ya perut kita, malah ya sumak ini juga boleh membunuh bakteria-bakteria. Cuma persoalannya nak amal boleh, tetapi jangan ya bawa-bawa nama sunnah, bawa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Berbeza dengan ya makanan-makanan sunnah yang lain. Ya, umpamanya ya habatus sauda itu memang warid daripada ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Ya, begitu juga dengan sufa. Ya, sufa ini ada disebut di dalam hadis Nabi dan disebut oleh ya di dalam kitab Tibun Nabawi. Ya, jadi semuanya jelas ya. Jadi benda yang tidak ada jangan kita ada-adakan. Nak beramal, nak guna, nak lepas ni nak cuba masak ya campur dengan sumak tak ada masalah. Ya, tidak ada larangan ya, dan saya pun akui ya sedap makan kebab apa semua ya, tetapi jangan bawa-bawa nama ya Allah dan juga Rasul ya. Ini perkara yang pertama. Yang kedua ya tersebar juga, fokuskan ke sini dulu ya, tersebar ni ya di media massa ya, viral di media massa ya, bagaimana ya kononnya seorang ustaz, seorang peruqyah ya, seorang ustaz, seorang peruqyah, dia menggunakan ruqyah ya cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia mendakwa ya dengan ya ruqyahnya ya dia dapat tarik ya virus tu ya, ada videonya ya. Jadi saya dah lihat video dia ya, cuma ni saya petik daripada gambarnya. Jadi dia menggunakan tangan dia ya, kononnya dia tengah tarik lah virus tu ya masuk ke dalam botol. Ya, jadi dia dah kunci dah ya virus ni ya. Jadi ini pun menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak betul tuan-tuan sekalian. Sebab tu tadi saya dah sebutkan betapa pentingnya kita belajar ya kalimatus syahadah. Jangan kita melampaui ya, di antara perkara yang boleh membatalkan syahadah kita ya apabila kita melampaui Allah dan juga Rasul. Ya. Kita melampaui Allah ya dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buat macam pun. Ya. Kalau dengan ruqyah yang seumpama ini ya, itu satu solusi untuk menghadapi wabak-wabak ini, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukannya. Siapakah yang lebih ya afdal? Siapakah yang lebih ya diterima doa-doanya dibanding dengan kita? Pasti ya doa Nabi akan diterima, tapi Nabi tidak ajarkan begitu. Ya. Dan saya nanti akan bawakan juga hadis ya. Jadi kita bermain dengan yang bersih, sumber yang tepat ya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau kita gunakan ini untuk memperolok-olok tuan-tuan ya, dengan niat yang tekad untuk nak memperolok-olok ya apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh menggugurkan syahadah tuan-tuan. Wala'iyadzubillah. Ini bukan benda gurau, bukan senda-senda, bukan nak sokong, nak dapatkan like ya, nak dapatkan pujian daripada orang ramai. Jangan buat begitu. Jangan bermain-main dengan Allah dan juga Rasul ya. Ya, ruqyah itu memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tapi Nabi tidak pernah mengajar benda yang seumpama ini. Ini adalah perkara yang batil, perkara yang salah, perkara yang menyeleweng, perkara yang menyesatkan, boleh menggugurkan syahadah kalau dengan niat ya istiza ya, mengejek-ejek ya, memperhina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi jangan bermain-main ya. Ini viral ni ya. Jadi ini tak betul ya. Benda ni tak betul ya. Ada dua benda dah yang tersebar sekarang ini ya, benda tu tak betul ya. Jadi yang ketiga, baik ya. Jadi ya sebagaimana janji saya tadi ya, tolong fokuskan satu-satu. Yang pertama di sini tolong fokuskan dulu ke depan ya. Jadi yang penting ya sahabat-sahabat dapat lihat ya. Jadi siapa yang boleh ambil ya hadis ni, ambil lah ya, rakamkan hadis ni ya dan sebarkan kepada orang ramai ya. Hadis ini ya hadis yang ya yang Allah yang sabit ya, diriwayatkan oleh Muslim, maknanya hadis yang sahih ya. Hadis sahih ini tuan-tuan yang bersumber daripada Bukhari dan juga Muslim ya. Di dalam hadis ini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya
Sayyidina Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, ya. Ketika sampai di wilayah bernama Sar, Umar mendapat berita adanya wabak di wilayah Syam. Abdul Rahman bin Auf kemudian mengatakan kepada Umar bahawa Nabi SAW pernah berkata, jika kamu mendengar wabak di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabak di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Jadi hadis ini Abdul Rahman bin Auf memperingatkan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang di dalam perjalanan menuju ke Syam. Tiba-tiba dapat perkhabaran bahawa di sana sedang merebaknya penyakit taun. Lalu Abdul Rahman bin Auf memperingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cara yang diajar oleh Nabi. Apabila datang satu musibah, penyakit berjangkit ni, maka ialah apa yang disebut oleh Nabi ialah idza sami'tum bihi bi ardin fala taqaddamu alai. Apabila kamu dengar satu tempat itu terkena wabak, kamu jangan pergi. Kamu jangan masuk ke tempat itu. Dan sebaliknya, orang di sana pula jangan masuk, jangan keluar daripada tempat itu dan masuk ke tempat kita pula. Jadi proses keluar masuk itu dilarang. Manusia hendaklah di kuarantin, bahasa sekarangnya kuarantin lah. Dikuarantinkan. Jadi mana yang duduk di rumah, biarkan duduk di rumah. Yang duduk di mana yang hospital, biar duduk di hospital. Yang duduk di gua-gua, biarkan duduk di gua-gua. Jangan ada pergerakan manusia. Jangan apa? Jangan ada pergerakan manusia dalam tempoh beberapa masa sahaja. Barangkali seminggu, barangkali 2 minggu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan angkat wabak ini. Jadi mengikut sunnah, apabila datang wabak penyakit yang seumpama ini, perkara yang diajar oleh Nabi SAW ialah stop, berhenti melakukan sebarang pergerakan. Itu yang diajar. Jadi pihak pemerintah hendaklah memastikan tidak ada pergerakan, tak kira siapa pun. Jangan dikecualikan. Orang nak berniaga, ni boleh, pasar ni boleh. Kalau kita tidak boleh melakukan lockdown total, kita gagal dalam mengawal penyakit ini. Saya cakap saya. Penyakit ini akan terus berpanjangan. Sebagaimana rakyat di negara Itali dan juga di Amerika yang sangat bangga dengan kemajuan sains dan teknologi dia. Jadi sekarang ni apa yang berlaku kepada mereka? Allah Ta'ala hancurkan kesombongan-kesombongan manusia ini. Sebab itu apa yang perlu kepada kita ialah sami'na wa ata'na. Kita dengar, bila dengar saja kita patuh. Sebab tu apabila Sayyidina Umar mendengar berita wabak ini sedang berkecamuk di belah Syam sana, Sayyidina Umar pun patah balik. Sayyidina Umar tidak meneruskan. Sayyidina Umar patah balik, dan bila Sayyidina Umar patah balik, Sayyidina Umar telah panggil di antara sahabat-sahabat yang pintar, yang cerdik untuk memberikan pandangan. Sahabat yang pintar dan cerdik itu ialah salah seorangnya ialah Amr bin Al-As, pembuka negara Mesir. Amr bin Al-As ini orang yang sangat berpengalaman dengan dunia antarabangsa pada waktu itu. Jadi Sayyidina Umar minta pandangan Amr bin Al-As. Lalu Amr bin Al-As ini meminta izin kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk meneliti di lapangan. Setelah beberapa hari, Amr bin Al-As ini meneliti di lapangan bagaimana tabiat penyakit ini semua. Lalu Amr bin Al-As datang semula kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sambil mengatakan, bubarkan perkumpulan dan larilah kamu ke gunung-gunung, ke bukit-bukit untuk mengawal merebaknya penyakit ini. Ini yang disampaikan oleh Amr bin Al-As. Lalu dilaksanakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, memerintahkan rakyatnya tidak ada pergerakan di kalangan manusia. Semuanya stop. Jangan dikecualikan, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Jangan begitu. Semua hendaklah berhenti. Duduk di rumah masing-masing. Yang duduk di rumah, mana yang duduk di gua-gua, duduk di gua-gua. Jauhkan perkumpulan-perkumpulan. Sebab ini sifat dan juga tabiat wabak penyakit taun ini.
Jangan separuh-separuh. Apabila kita laksanakan separuh, kita akan gagal. Ya, ambil pengalaman di Itali, ambil pengalaman di Amerika. Ya, kenapa di Vietnam, ya, mereka berjaya mengekang penyakit ini? Kerana mereka telah melakukan di awal-awal lagi, ya, telah melakukan lockdown secara total, sepenuhnya. Ya. Dan anda akan lihat, ya, bagaimana, ya, Indonesia, ya, yang tidak melakukan, ya, lockdown total, ya, segera sepantas mengikut apa yang diajar oleh Allah dan juga Rasulnya, mengikut saranan Amr bin Al-As, ya, maka bencana ni akan menimpa kepada mereka. Ya, catatkan ini, tolong catatkan, ya, dan ingat baik-baik tuan-tuan sekalian. Sebab itu kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat kita ialah sami'na wa ata'na. Jangan kita hanya sekadar sami'na tapi wa asaina, ya. Tapi kita ada pakar-pakar kita. Tapi kita ada kehebatan, ya, sains dan teknologi, ya. Kita ada, ya, ubat-ubat yang hebat, ya. Ubat-ubat Malaysia ni, ubat-ubat sunnah ni, ya, ketinggalan zaman, ya. Itu semua, ya, kalam yang boleh menggugurkan, ya, syahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong fokuskan hadis yang kedua. Hadis ini yang, ya, saya selalu peringatkan, ya, dalam, ya, menghadapi isu COVID-19 ini, ya. Hadis ini juga, ya, tolong perhati, tolong tengok betul-betul, ya, supaya kita jangan ikut hawa nafsu, tuan-tuan. Ya, jangan ikut hawa nafsu, ya. Kalau di sini hadis ni riwayat siapa? Hadis Muslim. Riwayat siapa? Hadis riwayat Muslim. Di sini hadis riwayat siapa? Bukhari, ya. Hadisul yaum, ya. An Aisyah radhiyallahu anha, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu, ya, kita belajar hadis ni, ya. Ni bukan main-main, tuan-tuan sekalian, ya. Belajar betul-betul. Ya, sebab tu, ya, belajar itu dengan niat, ya, nak faham agama, bukan niat untuk makan gaji. Ya, belajar agama bukan untuk cari makan, ya, bukan untuk mengembangkan, ya, perut-perut kalian. Ya, belajar agama ni untuk diamalkan. Belajar bahasa Arab ni untuk kita mengenal Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan untuk mengejar sijil. Ya. Perhati mulai. Hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, zaujun Nabi, ya, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qalat, ya, saya cerita balik, ya. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ani ta'un, ya. Aku, yakni Sayyidatina Aisyah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Ya. Ta'un inilah COVID-19 ini salah satunya. Ta'un tu umum. Dengar molek ni, ya, anda cerita kepada orang lain. Sebarkan kepada orang lain. Ta'un itu, ya, adalah penyakit umum. Ya, penyakit, ya, yang merebak, yang mematikan. Itu umum. Jenisnya berbeza-beza. Ya, jenisnya berbeza-beza, ya, sebagaimana dulu ada Ebola, ya, ada MERS, ada SARS, ya, ada tak apa lagi lah nama dia, influenza, ya, dan sekarang ialah COVID-19. Ya, nama boleh berbeza-beza, ya, mungkin akan datang namanya lain pula, ya, tapi semuanya dia adalah jenis ta'un. Jadi jangan salah faham. Ya. Sayyidatina Aisyah bertanya tentang ta'un kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa akhbarani, lalu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Jadi kita jangan lebih daripada Allah dan juga Rasul, tuan-tuan. Ya, jangan kita, ya, memandai-mandai. Ya, jangan kita memandai-mandai, jangan rasa syok, ya. Kita hebat, ya, kita ada pengikut, ya, kita pemimpin, ya, kita ramai penyokong. Jangan berasa begitu, tuan-tuan. Kita hanyalah hamba Allah. Ya. Kita tidak mempunyai apa-apa, tuan-tuan sekalian. Ya. Jadi jangan melebihi Allah dan juga Rasul. Ya, kalau anda menyebutkan sesuatu melebihi kalam Allah dan juga Rasul, awas syahadah, tuan-tuan, ya. Akidah, ya, syahadah, tuan-tuan, boleh gugur bila-bila masa. Ingat, ya, akidah itu, syahadah itu boleh gugur melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui i'tikad, kepercayaan kamu. Ya, jangan nak kata, ni, ya, begini, ni begini, begini, ya, ikut kepala otak kamu. Ya. Jangan begitu. Ya. Kalau Nabi pun ditanya dengan penyakit, ini jawapan Nabi. Maknanya kita, ya, patut ikut apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahawasanya ta'un itu, kata Nabi. Dengar molek, ya, kalam Rasul. Ya, Nabi kata,
ya, taun itu ialah azabun. Ini perkataan ya, bila ada orang ya sebarkan ya, COVID-19 ni adalah satu azab daripada Allah. Oh, ya, ada orang naikkan ya, yang naikkan pun bukan orang calang-calang orang, ya, golongan ahli agama juga. Oh, siapa kita nak menentukan ini azab ataupun ya bukan, ya. Kita manusia biasa tak boleh nak mengatakan, saya nak beritahu tuan-tuan sekalian. Ya, yang menyebutkan taun itu adalah azab itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu jangan merasa kita hebat tuan-tuan sekalian. Jangan melebihi kalam Allah dan juga Rasul. Kalau saya sebutkan nama dia tuan-tuan, semua orang kenal orang ni. Ya, tapi saya tak mahu nak sebutkan orang ini. Ya, pertikaikan. Siapa kita nak menyebutkan ini azabnya, ini bukan azabnya? Sedangkan kalam inilah yang disebut oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, annahu adzabun. Ya. Kalau boleh fokus ke sini, biar belajar. Ni orang belajar ya, fokus sini. Ya, annahu adzabun. Ya, taun ini ialah satu azab. Ni perkataan azab. Saya menipu ke ataupun ya saya selewengkan? Ya, biar tengok molek ni. Ya, ni benda serius. Saya tak mau benda-benda yang bukan-bukan lagi nanti masuk. Ya, annahu azabun. Ini adalah suatu azab. Ya ba'athuhullah, yang Allah Ta'ala kirimkan, yang Allah Ta'ala bangkitkan, yang Allah Ta'ala utuskan ala may yasha, kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebab tu belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab untuk petunjuk ya, hidayah kita. Pertahankan ya syahadah dan akidah kita. Jangan ikut orang. Ya, kalau ikut orang ya, diikut ya akal fikiran mereka. Ikut hadis Nabi SAW. Jadi Nabi menyebutkan taun itu ialah suatu azab yang Allah Ta'ala kirimkan kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kepada sesiapa, kepada mana-mana negeri yang Allah Ta'ala kehendaki. Ada orang pertikaikan, ya, kenapa ya menimpa kepada orang Islam, ya, kenapa orang bukan Islam kat Malaysia tak kena, ya. Itu kerja Allah Ta'ala, ya. Kenapa kita nak pertikaikan? Allah Ta'ala sebutkan, Nabi sebutkan di sini, ya, Allah Ta'ala kirimkan kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Itu pekerjaan Allah. Ya, ada orang berbangga, oh negeri ni tak kena, ya, negeri ni kena, negeri ni tak kena, orang Islam ni kena, ya, orang kafir ni tak kena. Bukan soal itu. Ya. Ini adalah ya pekerjaan Allah Ta'ala, kita jangan pertikaikan. Ya, adalah sesuatu yang Allah Ta'ala nak ya peringatkan kepada manusia, ya. Ya, sebab tu ya ada yang kena kepada orang Islam, ada yang terkena kepada yang bukan Islam. Itu semua serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa lagi? Wa annallaha, fokuskan ke sini, belajar ya hadis. Wa annallaha, dan annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ja'alahu, menjadikan taun itu rahmatan lil mu'minin, sebagai rahmat untuk orang mukmin. Ni tuan-tuan, ya. Jadi apa yang kami sampaikan daripada awal lagi COVID-19 ini, ya, di dalam kelas-kelas kami saya sudah bentangkan hadis ini. Saya sudah ya sebutkan kepada ya sahabat-sahabat yang belajar dalam ilmu perubatan tentang hadis ini, ya, bahawa COVID-19 ini adalah satu azab yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kirimkan kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan dia juga adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang mukminin. Jadi ya tenang tuan-tuan. Ya, sebagaimana kata Ibn Sina semalam, ya, kita hendaklah tenang. Ya, kerana ya kelang kabut tu, ya, panik itu adalah penyakit, sebahagian daripada penyakit, dan tenang itu adalah ya ubatnya. Ya, jadi kita tenang. Ya, jadi di sini baru kita nampak, ya. Jadi dia taun ini adalah suatu azab ya kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kepada orang yang melanggar hukum hakam Allah, memang itu satu azab. Ya, tetapi kalau kamu seorang yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah, ya, duduk di dalam masjid, sering ya, berada dalam masjid, solat di masjid, ya, sering menziarahi masjid, ya, tiba-tiba terkena di masjid, itu bukan bala tuan-tuan. Ya, itu bukan bala, malah itu rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, apabila orang itu terkena satu-satu musibah, bermakna ya Allah Ta'ala sedang menggugurkan ya dosa-dosanya. Dan di penghujung hadis ini Nabi menyebutkan orang yang sabar, orang yang tetap bertawakal kepada Allah, ya, menjaga ya kuarantinnya, ya, tiba-tiba terkena juga dengan wabak ini, maka dia akan mendapat pahala syahid. Jadi dia ialah satu rahmat. Ya, jadi Allah Ta'ala nak berikan ya azab ataupun rahmat ya kepada umat ini.
Jadi pegang ya cara Nabi SAW. Sambung. Hadis tadi juga ni. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un, ya. Tidaklah seseorang yang terkena ta'un fayamkusu fi baladihi, dan dia tetap tinggal di tempatnya. Dia tetap tinggal di negerinya. Dia tetap tinggal di tempatnya, ya, sabiran muhtasiba, dalam keadaan bersabar, ya, dan mengharapkan, ya, Allah Subhanahu wa taala, keredaan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia bertawakal kepada Allah, ya'lamu, dan dia mengetahui annahu, bahwasanya la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia yakin, dia pegang keyakinannya, tawakalnya, tidak akan mengena sesuatu kepada seseorang melainkan apa yang telah ditetapkan, yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia yakin. Ya, kalau sememangnya, ya, Allah Ta'ala takdirkan aku terkena, ya, walau jaga sekali macam mana sekalipun, tetap akan terkena. Ya, kalau Allah Ta'ala nak bebaskan aku, ya, aku tetap, ya, terbebas. Semuanya di atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana, ya, doktor-doktor, ya, mereka di barisan hadapan, ya, walaupun dengan alat kelengkapan yang begitu hebat, ya, kalau Allah Ta'ala takdirkan kepadanya terkena, maka dia akan terkena. Ya, tapi berapa ramai pula, ya, yang berpakaian seumpamanya dah menjaga dengan ini, dia tidak terkena. Jadi ini semua adalah pekerjaan Allah, tuan-tuan. Bukan pekerjaan manusia, ya. Dengan tetap kita yakin kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Illa kana lahu mithlu ajri syahidin, melainkan dia akan mendapat, ya, ganjaran pahala mati syahid. Inilah rahmat, tuan-tuan. Inilah bukti bahawa COVID-19 ini, ya, azab kepada sesiapa, ya, yang Allah Ta'ala kehendaki, kepada orang-orang, ya, yang lalai kepada Allah, kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang melanggar hukum hakam Allah, kepada orang-orang yang tidak melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkena, itu adalah siksaan, azab daripada Allah. Namun, tuan-tuan sekalian, kalau dia seorang yang, ya, beriman, bertakwa kepada Allah, ya, dia seorang yang menjaga hak-hak Allah, ya, kefarduan-kefarduannya dilaksanakan, ya, dia seorang hamba yang taat kepada Allah, sering menziarahi masjid, ya, tiba-tiba dia terkena juga, dalam keadaan dia yakin, ya, bahawa, ya, Allah Ta'ala tidak akan menimpakan sesuatu, tidak akan terkena penyakit COVID-19 umpamanya, melainkan segala-galanya telah ditetapkan sejak azali dahulu lagi, ya, sejak azali lagi, ya, telah ditetapkan. Dia yakin, tiba-tiba terkena juga, pasti dia akan mendapat ganjaran pahala syahid. Sahihul Bukhari, ya, hadis bernomor 3474, ya. Ini dalilnya, tuan-tuan, ya, langsung daripada hadis Bukhari dan juga hadis Muslim. Jadi apa perlu dilakukan oleh manusia semuanya? Ya, manusia perlulah, ya, untuk kembali kepada Allah dan juga Rasul. Dan inilah saranan, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ambil benda ni, ya. Jadi kuarantinkan diri, jangan pergi ke mana-mana, ya. Kemudian, ya, tetap, ya, beriman kepada Allah, melaksanakan, ya, segala undang-undang kefarduan, ya, dan juga yakin, ya, pegang i'tiqad, jaga syahadah kita, ya, jaga tuntutan-tuntutan syahadahnya, ya, pelihara daripada perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Jangan ada pegangan-pegangan, kefahaman-fahaman yang lain daripada apa yang diajar oleh Allah dan juga Rasulnya. Tiba-tiba dia terkena juga, maka itu adalah berita gembira, dia mendapat pahala mati syahid. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan macam-macam, ya, jangan guna petua sana petua sini, ya, amalan sana amalan sini, ya, kononnya untuk menghindar COVID-19 ini. Cukup, tuan-tuan sekalian. Saya nak sampaikan satu kisah. Teruskan. Untuk, ya, ini nasihat untuk ummah. Tolong fokuskan sekejap. Ya, nasihat untuk ummah, ya. Kami nasihatkan, ya, kepada, ya, semua, ya, ummah di mana, daripada pimpinan atasan, ya, daripada penguasa, ya, pemimpin-pemimpin negara, ya, kepada pemimpin negeri, kepada mana-mana pemimpin di mana-mana tahap, ya, kepada rakyat jelata, kepada, ya, orang-orang bawahan, orang-orang kampung, semua manusia, ya. Saya nak bawakan satu kisah, ya. Perkara, ya, terkena wabak taun ini bukan kali pertama, tuan-tuan. Sebab itu kita jangan terlampau panik, tuan-tuan.
dan jangan kita gelabah. Jangan kita pula berpegang kepada dahan yang rapuh. Jangan kita mencari penyelesaian seolah-olah kita tidak ada Tuhan, kita tidak ada Allah, kita tidak ada Rasul, kita tidak ada contoh tauladan yang telah dilakukan oleh khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin umat Islam dahulu kala. Sehingga kita terikut-ikut cara orang kafir. Nampak sangat kita ni seolah-olah berkeyakinan, mempunyai i'tiqad bahawa Allah Ta'ala itu pekak bisu. Sehingga kita tidak tadarru' kepada Allah, kita tidak lujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta kepada Allah. Sehingga kita buat umat sekarang ini seolah apa? Ternanti-nanti orang-orang bijaksana di luar sana daripada kalangan orang-orang kafir untuk mencipta vaksin, untuk mencipta apa jenis ubat pun untuk merawat penyakit COVID-19. Sebab itu apabila diumumkan, dikhabarkan beberapa ubat yang Malaysia ini cuma diambil sebagai bahan uji yang belum dijamin keberkesanannya, yang masih diuji lagi, bukan main semuanya berbangga, Malaysia bagus, Malaysia hebat dipilih untuk diuji. Tidakkah kita ni sama seperti tikus tuan-tuan untuk dijadikan bahan ujian? Kenapa kita sepanik itu tuan-tuan? Saya nak sampaikan, saya nak luahkan, panik ini bukan hanya sekadar di peringkat orang awam, termasuk ahli-ahli agama pun sepanik itu. Mari saya tunjukkan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk ahli ulama kita. Marilah kita buka balik kitab-kitab. Kitab cerita ini diambil daripada kitab Bidayah wa Nihayah. Juzuk yang ke-16 halaman 93. Ayo kita sama-sama rujuk tuan-tuan. Kita ambil cerita daripada khalifah-khalifah yang pernah menghadapi suasana yang seperti ini. Peristiwa ini berlaku pada tahun 478 Hijrah tuan-tuan. Sekarang 1441. Maknanya lebih kurang 1000 tahun yang lalu. Dah berlaku dah 1000 tahun yang lalu. Maknanya peristiwa ini berlaku di zaman Saidina Umar juga berlaku, dan di zaman ini juga berlaku. Jadi peristiwa ini berlaku selepas daripada zaman Saidina Umar. Jadi benda ni bukan kali pertama tuan-tuan. Jangan kita sepanik orang-orang kafir tu. Jadi benda ni pernah berlaku di zaman Saidina Umar. Lihat bagaimana cara penyelesaian Saidina Umar, dan kita lihat pula seorang khalifah yang menghadapi suasana ini. Saya bacakan. Imam Ibn Kathir berkata, dahulu pada tahun 478 Hijrah banyak terjadi demam panas dan ta'un di negeri Iraq, Hijaz dan juga Syam. Syam ini termasuklah Syria, Palestin, Jordan, sekarang ni, yang mengakibatkan binatang buas di hutan rimba mati terkapar. Benda ni bukan sahaja menyerang kepada manusia, tetapi binatang-binatang buas pun habis semuanya mati. Lanjut dengan matinya binatang ternak, habis binatang-binatang ternakan, kambing, lembu, kuda, unta, ayam, itik, semuanya mati. Lalu datang angin yang sangat kuat menghantam hingga dedaun berjatuhan, dan petir yang menggelegar menakutkan. Bukan hanya sekadar serangan daripada wabak itu, diiringi pula dengan petir, diiringi pula dengan angin taufan yang sangat kuat, badai yang menghancurkan negara mereka, sehingga habis daun-daun semuanya berguguran, dipanah oleh petir yang begitu dahsyat. Kemudian khalifah pada waktu itu ialah Al-Muqtadi bi amrillah. Khalifah pada waktu itu bernama Al-Muqtadi bi amrillah, memerintahkan rakyat untuk memperbaharui perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Inilah tuan-tuan sekalian yang perkara yang perlu dilakukan oleh sebuah negara, yang perlu dilakukan oleh seorang khalifah, oleh seorang pemimpin, hendaklah kembali melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan menghancurkan alat dan segala permainan yang melalaikan. Segala benda-benda yang melalaikan hendaklah ditutup, hendaklah dihancurkan. Muzik-muzik semuanya dihancurkan, kelab-kelab malam dihancurkan, ditutup. Jangan ada lagi pesta-pesta yang melalaikan, semuanya hendaklah ditutup. Pihak pemerintah, khalifah hendaklah memastikan perkara ini. Jangan ada lagi pesta-pesta yang melalaikan, yang menyebabkan umat ini lara kepada Allah,
Subhanahu wa taala. Benda-benda yang haram semuanya ditutup. Ya, tidak ada lagi ya minum arak secara terang-terangan. Kedai-kedai arak pun semuanya ditutup. Kilang-kilang arak semuanya ditutup. Ya, semua perkara ya yang berkaitan dengan benda yang haram yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya ditutup, tuan-tuan. Ini yang perlu kita lakukan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya, dan segala benda ya hendaklah kita tutup. Inilah tugas ya seorang pemimpin. Wahai pemimpin-pemimpin, ya, laksanakanlah ya apa yang pernah dilakukan oleh khalifah ya Al-Muqtadi bi amrillah. Ya. Laksanakanlah hukum. Wahai ulama-ulama yang mendampingi pemimpin-pemimpin pemerintah, ya, nasihatilah kepada pemerintah ya untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tutup segala perkara-perkara ya, pintu-pintu maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah ditutup semuanya. Ya, dan amar ma'ruf nahi munkar, perkara-perkara kebajikan hendaklah ya dilaksanakan, hendaklah ya digalakkan manusia untuk melakukan benda-benda kebaikan, sama-sama untuk solat, sama-sama untuk munajat, sama-sama untuk berdoa, ya, sama-sama untuk ya menghidupkan pengajian-pengajian, ya, menghidupkan ya Al-Quran dan juga sunnah Nabi, kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kesannya, tuan-tuan? Tolong fokuskan di sini. Lalu ya setelah dilakukan, hilanglah ta'un dan segala penyakit wabah tersebut. Ini hasilnya, tuan-tuan. Ya. Inilah cara yang diajar oleh Allah dan juga Rasul. Ya, jangan kita menjadi umat seolah-olah kita tidak punya Allah untuk kita bergantung memohon pertolongan dan bantuan. Jangan kita menjadi umat seolah-olah kita tidak ada nabi. Ya, yang memberi petunjuk ya jalan penyelesaian bagaimana nak menyelesaikan sesuatu masalah. Ya, kita sering mengatakan kita kena ikhtiar. Ya, ikhtiar kita bagaimana? Apakah ikhtiar kita telah mengambil kira apa yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anda berkata anda orang yang cinta, kasih, ya, muhibbun ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah kamu telah ya benar-benar mengikuti apa yang diajar oleh kekasih kamu, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekadar ya bertutur dengan lidah yang tidak bertulang, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Marilah semuanya kembali kepada Allah. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, tidak ada yang untung, tidak ada yang rugi. Semuanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan satu pakaian. Ya, dalam satu pakaian, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, tidak ada pemimpin, tidak ada golongan hamba. Kita semua adalah satu. Kembalilah dikala Allah Subhanahu wa taala mengantar wabak penyakit ini, tuan-tuan, supaya manusia kembali tunduk ya, rujuk kepada Allah dan juga Rasul, kembali memegang kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekian, minta maaf ya, tidak ada tujuan untuk nak meremehkan ya, mengaibkan dan sesiapa sahaja ya, melainkan ini peringatan setulus ya kami di Persatuan Sunnah ini untuk mengajak semuanya untuk nak memberi bantuan ya kepada ya ummah ini daripada pihak atasan sampai bawahan ya untuk kembali kepada apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian. Jadi di sinilah kami rasa sedih sangat ya, saat-saat kita diuji ni. Sepatutnya para ulama bukannya mengambil kesempatan, maknanya mengambil kesempatan kita ajak manusia ni betulkan balik ya, faham betul kalimah syahadah, berhentilah menunjuk kehebatan diri lah, senang saya cakap kan, berhenti menunjukkan kehebatan diri. Kepandaian ilmu tapi kita tak amal pun ilmu yang sebenarnya kita sebut-sebut orang, kita ajak-ajak orang tapi kita tak buat. Jadi berhentilah kita daripada menunjuk kehebatan diri kita sendiri. Jadi waktu sekarang ni ya, orang awam ni ya, kalau yang dah terkena tu ya, keadaan jiwa mereka sedih, mereka tu macam mana ya, ini belum kelihatan sikit kawan-kawan, sampai satu masa nanti ya manusia akan hilang pertimbangan juga. Ya, sekarang ni manusia masih lagi belum lagi ni, masih lagi terkawal, tapi sampai satu masa nanti ya, inilah tugas ulama sebenarnya, bawa manusia ni ambil iktibar di sebalik musibah. Sepatutnya inilah kita kena insaf ya, cukup-cukup kembali balik kepada Allah dan juga Rasul ya, kita minta berdoa kepada Allah
Ya, itu yang kita nak kena buat. Dan ingat, insaf diri manusia ni, la haula wala quwwata illa billahi al-azim. Apalah dari kekuatan kami sebagai kita ni sebagai manusia. Kita kena akui semua ni. Semua adalah silap kita, kesilapan kita. Ya, kita jangan kata, bayangkan ya, mereka yang kena COVID-19 ni kena duduk seorang-seorang. Macam mana kita besok kat dalam kubur? Bagaimana mereka nak hadapi itu semua? Itu semua kena kekuatan dalam diri mereka. Dan bila kita tengok macam sakitnya sakaratul maut datang, seolah-olah nak cabut nyawa tu macam susah sangat. Macam tu sekali. Jadi apa yang Ustazah nasihat kepada semua, kepada diri Ustazah sendiri, nak ajak kepada pengamal perbuatan sunnah, tolong berpegang teguhlah kalian. Apa yang dari Allah dan hadis jelas, tolonglah pegang. Daripada yang lain kata inilah itulah petua-petua ni, tolonglah kita pegang pada Allah dan juga Rasul. Sekalipun Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita tetap kita minta Allah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat kita tidak mahu penyembuhan istidraj. Penyembuhan istidraj ni dalam kita membuat dosa, dalam kita membuat kesalahan, dalam kita membuat kesilapan pun kita diberi penyembuhan istidraj. Jadi kita tak nak penyembuhan istidraj. Jadi kita minta kepada Allah dan tolong betulkan balik somat tu tidak ada dalam hadis Nabi Sumat balik. Jadi tak ada jangan pula kita boleh carilah benda tu yang benar-benar terang cuma ialah sebabkan Ustaz cakap berkaitan dengan mizaj keseimbangan kita. Badan kita kalau terlampau panas, makan terlampau banyak habatus sauda pun kita takut nanti corona ni kita makan banyak habatus sauda pun salah. Jadi habatus sauda yang grade mana kita pun tak tahu, kita sumbat pada anak kita, beli kat luar kita sumbat dengan kita tak tahu mizaj habatus sauda tu macam mana. Dan tu kita kena tahu benda ni semuanya atas dasar ilmu. Tapi apa yang nasihat Nabi waktu ni? Duduk diam dalam rumah. Kadang-kadang orang datang pada Ustazah, Ustazah nak berkemen apa pun Ustazah, la haula wala quwata illa billahi al-azim. Yang mampu Ustazah beri ialah hanya air zam-zam. Itu je yang mampu Ustazah beri sebagai hadiah. Tapi kalau yang lain tu Ustazah kena tengok, kena teliti dulu punca dia tu dari mana. Tu kita kena tahu punca-punca dia ni. Jadi bukannya kita makan ikut suka hati. Ni hadis Nabi ni kita makan seteguk macam orang kata orang minum dia tu seteguk macam tu. Ni waktu solat kita makan seteguk macam tu. Tu salah. Nanti melampaui sebab kebetulan kita ada sakit yang lain. Asalnya nak elok terus makin teruk. Nanti kita salahkan sunnah. Salahnya diri kita sendiri. Sebab apa? Apabila kita tidak ada ilmu. Jadi kita dengar dengan niaga, kita buat ikut logik akal, bahaya. Jadi sampai di sini saja dan minta maaf banyak-banyak dari kami. Dan insya-Allah kita akan teruskan pada tajuk yang nanti pelajaran kita padu ain. Cuma tadi tu masa kita terlebih kerana apabila saya tengok ini benda yang penting sangat sampai orang gunakan nama hadis Nabi lepas tu membuat satu perkara yang nampak Islamik tapi konon-kononnya tarik COVID-19 ni masuk dalam botol dan sebagainya. Itu berkaitan dengan akidah. Konon-konon itu adalah ikhtiar. Ikhtiar itu berlari dengan apa yang diajar oleh Allah dan juga Rasul. Okey, apapun Ustazah minta maaf dan banyak dari kami. Sekian daripada Ustazah. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk dan hidayah kepada kita. Minta maaf banyak. Ustazah pun minta ampun apa yang kami sampai ini mudah-mudahan kepada mereka yang nak mendengar mudah-mudahan ini menjadi penawar dan tenangkanlah diri kita. Jangan panik. Panik itu adalah boleh mendatangkan lebih teruk lagi. Jadi lebih baik kita tenang dan kita duduk dalam rumah kita dan kita banyakkan beristighfar dan kita berselawat dan minta kepada Allah melindungi diri kita, ahli keluarga kita, terutama bukan corona yang kita takuti. Takutlah kita mati dalam keadaan tauhid kita jauh dengan Allah Ta'ala. Sebab kita kena ingat kehidupan kita hanya bukan sekadar di dunia, tapi ia berkaitan dengan akhirat kita. Semoga Allah ampuni dosa kita semua. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan sampai sini saja. Sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok yang Bapak.